Terima kasih Dr. Zalina dan selamat sejahtera dan selamat petang kepada semua yang ada dalam sesi kita pada petang ini seramai 140 orang sekarang, dan terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk sesi kita pada hari ini. Tajuk kita pada petang ini ialah The Lost Cohort. Pada tahun 80-an, bila lepas kita masa tu ada SRP dan pelajar daripada tingkatan 3, kalau ada 8 kelas, naik ke Form 4 tu mungkin tinggal 4 kelas sahaja. Ramai akan terpaksa tinggalkan sekolah. Yang dapat retain pun mungkin tak ramai. Beberapa orang saja, terpulang kepada grade yang diperolehi. So dalam 2 tahun yang terakhir ini, kita tertanya-tanya. Ramai yang nyatakan bahawa ada murid yang dalam 18 bulan yang terakhir ini tidak hadir ke sekolah. Kalau muncul sekali 2 saja. Ada yang mungkin dia tak buat secara rasmi tetapi dia dah tak mau datang ke sekolah. Ada yang hanya tunggu mungkin hujung minggu bulan ini akan datang untuk SPM sahaja. So, apakah yang akan berlaku kepada this cohort? Saya nak mulakan dengan definisi cohort. Definisi cohort ialah sekumpulan individu daripada lingkungan umur yang sama, berhajat ke arah yang sama dengan matlamat yang sama. So, pelajar SPM kita ni merupakan satu cohort. So, kita ada cohort tahun 2020. Sekarang ini tahun 2021 pihak cohort akan mengambil SPM. We don't know how many, berapa ramai yang memang kerana pandemik segala kerjaya atau laluan mereka tu tergugat. Yang terbaik, yang ada banyak support family dan cikgu dan sebagainya, they are carrying on. Tapi ada juga yang just we worry, will they become the lost cohort? Dan lost cohort ini tidak akan menjelma tahun depan. Penjelmaan lost cohort ini mungkin akan kita nampak 5 atau 10 tahun daripada sekarang. Mereka yang datang daripada kumpulan ini, kita nampak dia pencapaian mereka memang tergugat dan kadang-kadang they lost their way. They lost their way. Apa yang mereka nak capai. Kita semua dah mungkin arif dengar tentang the VUCA World. Pada tahun 2019, sebelum saya bersara, IAB menganjurkan education in the VUCA World, International Conference di IAB Genting. Pada masa itu bulan Oktober, awal bulan Oktober, saya bersara pada 9 Oktober. Kita tak tahu pun akan berlaku pandemik 2 bulan kemudian. But we had this very successful conference di IAB Genting, Education in the VUCA World. Kita terdengar terminologi volatile. Bahawa kenapa volatile? Kerana tak dapat ditentukan. Uncertain. Volatile ini boleh berubah. Dan kita dapati dalam 2 tahun yang lepas ini, kita melalui volatile punya situation yang berubah-ubah. Pelajar datang ke sekolah, lepas tu kita kita adakan PDPR dan balik ke sekolah dan PDPR. So, very volatile, tak ada siapa yang mempunyai jawapan. Bukan saja pihak pendidikan saja, untuk kesihatan, untuk juga bidang-bidang lain. Bukan saja Malaysia, di setiap negara. Masalah yang sama. Uncertain, kompleks. Kenapa kompleks? Kita tak tahu satu jawapan kepada masalah yang kita hadapi. Dan ambiguous. Even the virus pun kita masih lagi sedang belajar. Mula-mula kita sangka daripada 2 dos cukup. Sekarang kita masuk ke booster dose. Dan mungkin kita akan masuk ke the 4th dose. We don't know. So it's ambiguous, the whole thing. Tetapi ini adalah keadaan sebenar yang kita terpaksa hadapi. Now, the lost cohort ini kita semua faham. Banyak kali tuan-tuan dan puan-puan dah dengar. Teaching loss, kerana cikgu tak dapat mengajar dengan sepenuhnya. Sepatutnya kalau face to face ada 4 waktu, bila kita buat online, sometimes we are doing only 2 waktu. Dan plus learning loss. Because of teaching loss, there is learning loss. Maka bila campur 2 ini, persamaannya menjadi learning deficit.
So, oleh kerana learning deficit ni ada pelajar yang loss of interest, loss of motivation, ada distraction, ada yang mula kerja, dan pelajar form 5 dan semua mula bekerja dengan Grab dan sebagainya. So they already distracted kepada arah lain. Bagaimana kita nak mengurus fenomena ini? Setiap keadaan berbeza. Situasi di sekolah kita berbeza. Untuk kohort tahun 2021 ni yang akan ambil SPM 3 minggu lagi, saya cadangkan supaya mungkin buat tracking. Dr. Zalina, maybe you can start dengan your zone, ya bangsa. Do some tracking untuk mengetahui di mana pelajar kita. Sekolah sendiri boleh buat tracking kerana tak ramai. Hanya memantau atau track 150-200 pelajar tingkatan 5. To find out what actually where they are. Kalau daripada satu daerah kita boleh tahu, kita boleh extrapolate. Yang penting mereka mesti dapat bantuan. Sebenarnya saya 2 hari lepas ni saya jangka saya nak call kawan di kementerian, mungkin Dr. Rafi nak kata, boleh tak kita permudahkan kalau pelajar masa SPM itu keputusan dia gagal atau dan sebagainya, can we bagi mereka retain, datang balik ke sekolah, nak repeat. Kalau dia tak nak repeat the whole SPM, maybe by subject. Kerana ini keadaan VUCA. Dalam keadaan VUCA, keputusan dan solution yang kita cari berbeza. Kita tak boleh ikut klosa-klosa yang ada. We have to think not out of the box. Kita kena fikir, why is the box there in the first place? So let's think why the box is there. Let's remove the box. Kalau kita bagaimana kita nak pastikan supaya isu kemungkinan berlakunya the lost cohort ini dapat kita kurangkan. Supaya ia tidak menjadi ketara kepada cohort tahun 2020 dan 2021. Dan mungkin juga tahun 2022 punya cohort. Kerana mereka akan masuk ke form 5 bila bulan Mac dan sebagainya, hujung Mac. So, ini adalah cabaran-cabaran yang dihadapi. So, marilah sama-sama kita beri perhatian supaya tidak berlakunya the lost cohort, kerana potensi dalam kalangan murid ini adalah tinggi. Everybody can learn and everybody can do something in their life. Boleh buat sesuatu. Kita bukan nak melahirkan semua doktor dan semua engineer. Kita nak melahirkan pelajar balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan, a good citizen. A good citizen boleh buat apa pun. Saya pernah jadi guru di Maktab Tentera Diraja, memang pelajar dipilih dan sebagainya. Saya sentiasa beri nasihat ini kepada pelajar saya. I said, remember, you are RMC students. What I expect from you all is to be the best in whatever you do. Even if you decide to nak jadi penjual kereta, it doesn't matter. Atau nak jual kereta second hand pun, it doesn't matter. But if you decide to do that, kalau anda nak buat perkara itu, make sure you become the best in what you do. That will be your trademark as a bekas pelajar Maktab Tentera Diraja. So tuan-tuan dan puan-puan, di luar sana mungkin ada mereka yang akan masuk ke dalam the lost cohort ini. Artinya apa maksud lost cohort? Dia tak ada satu hala tuju yang akan mengoptimumkan kebolehan dia. Apa yang kita boleh buat untuk supaya kita boleh minimalkan tidak berlakunya the lost cohort daripada lepasan SPM tahun 2020 dan 2021. Itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sanggup bersama pada petang ini. Saya serahkan kembali kepada Dr. Zalina.